Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Selamat tengah malam kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya KC di Ria 897 FM. Saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua, dan sebelum saya bacakan, saya harap anda janganlah mudah percaya dengan apa jua yang bakal kita dengar sepanjang 2 jam berikut ini. Ini pengalaman dari seorang pendengar, dan katanya ini adalah satu kisah yang berlaku di seberang tambak di Johor, berdekatan dengan sebuah tapak tanah perkuburan yang dekat dengan sebuah ladang teh. Di manakah tempat ini? Saya tak nak beritahu. Jadi mungkin ada yang tahu tentang tapak tanah perkuburan yang dekat dengan ladang teh, yang dekat dengan stesen pam minyak, dan ada lagi mercu tanda yang dikatakan di sini yang tak perlulah saya beritahu lebih lanjut lagi. Tapi kisah yang diceritakan ini datangnya daripada Muhammad Fadli kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Muhammad Fadli berkata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, seorang peminat dan juga pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Malaysia. Pengalaman saya ini ketika saya berada di tapak tanah perkuburan di Malaysia. Tempat ini memang terkenal. Kalau mereka tinggal dekat daerah saya ni, mereka pasti kenal. Sebuah tapak tanah perkuburan, kata beliau, berdekatan dengan ladang teh dengan stesen pam minyak. Tempat ini amat keras sangat-sangat. Kenapa saya berada di tapak tanah perkuburan? Inilah sebabnya. Ibu saya ni telah pun mendapatkan bantuan seorang tukang perawat. Perawat ini merawat kakak saya, katanya Muhammad Fadli. Kakak saya dibuat orang kerana apa andaian kami ni, pinangan seseorang ni telah pun ditolak oleh ibu saya. Biasalah Casey, kakak tak suka, ibu tak suka. Datang tak tahu dari mana, tahu-tahu datang nak masuk meminang. Kita pun tak kenal siapakah lelaki yang datang masuk meminang. Jadi oleh kerana itu, kakak tolak sebab kakak saya pun dah ada pasangan hidup. Pendengar dia, dipendekkan cerita, kakak saya ni dibuat teruk sangat. Dibuat orang. Mungkin orang yang pinangannya ditolak, Casey. Jadi kata pakar yang merawat kakak saya, sekiranya kalau nak baik, dia boleh bantu. Tapi adalah beberapa perkara yang harus dilakukan. Antaranya saya kena pergi tapak tanah perkuburan, Casey. Tapak tanah perkuburan ... ni yang tadi saya telah pun gambarkan kepada anda tempatnya di mana tu. Bila berada di sana, saya kena pergi antara pukul 2 sampai pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Antara waktu itulah saya ke sana dan pergi ke sebatang pohon. Pohon ni akan ada embun yang terdapat pada daun-daun pohon tersebut. Air embun ni harus saya ambil, masukkan ke dalam satu bekas. Ada Tupperware kecil yang saya bawa lah ataupun ada bekas kecil, kontainer kecil yang saya bawa bersama. Jadi kerja saya kena pergi sana antara pukul 2 sampai 4 pagi, cari pohon yang disebutkan oleh pakar ni, pergi dekat pohon tu, ambil daun. Tak boleh petik, tapi daun tu saya ambil, saya curahkan titisan air embun tu, masuk ke dalam bekas, ambil lagi, curahkan sampai dapatlah ada beberapa air embun tu. Air embun tu pula harus diambil dan diberi kakak saya minum. Begitu saja.
Jadi saya kena pergi. Nak tak nak saya pergi seorang diri sebab saya ajak teman-teman yang lain. Semua takut. Takut untuk temankan saya pergi ke tapak tanah perkuburan pada pukul 2 pagi. Saya faham. Siapa yang berani, Casey? Jadi oleh kerana ibu saya merayu-rayu, minta tolong saya, tolonglah, pergilah. Dan hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh orang ni, tidak diberitahu oleh ibu saya kepada saudara mara yang lain. Sebab menurut ibu saya, dia tak nak tanggung malu. Kakak saya dibuat orang kerana tolak pinangan, tak nak. Benda ni dihiburkan, dikecohkan. Jadi hal ini kekal bersama keluarga saya. Ibu saya ni seorang ibu tunggal. Dalam keluarga cuma saya dengan kakak saya. Kita dua beradik saja. Dan tidak ada sesiapa yang boleh saya bantu. Teman-teman yang saya ajak semua takut. Dan pakar tu pun mengatakan pada saya, kena lakukan hal ini secepat mungkin. Kalau tidak makin teruk keadaan kakak saya. Akhirnya setelah saya beranikan diri, setelah saya fikirkan tentang ibu saya, tentang kakak saya pergi Casey. Menunggang motosikal saya. Pergi ke tempat tersebut. Dalam perjalanan punyalah Casey takut dan seram sangat-sangat. Semakin jauh dari rumah, semakin dekat dengan tapak tanah perkuburan, semakin saya rasa debarannya. Ya Allah Casey, bila saya sampai di tapak tanah perkuburan yang disebutkan itu Casey, bayangkan perasaan saya pada ketika itu, hanya Allah saja yang tahu. Tapi saya lakukan ini, lakukan kerja ini, lakukan hal ini kerana siapa? Kerana kakak saya yang tersayang. Pendengar Ria 897, anda bayangkan? Anda bayangkan kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 oleh Fadli bertemankan saya. Bila Fadli sampai di tapak tanah perkuburan, seorang diri, berbekalkan satu lampu solo, telefon bimbitnya ataupun handphone beliau, dan juga satu kontena kecil untuk cari pokok yang disebutkan oleh pakar tersebut. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku buat ni pasal kakak aku buat ni pasal ibu aku. Seramnya. Allah, Bismillah. Saya masuk ke dalam Casey. Tempat tu hanya dengar bunyi cingkrik sahaja pada waktu malam. Semakin dalam, dan semakin dalam. Saya ni mencari sebatang pohon yang besar. Pohon ini katanya berdekatan dengan sebuah kubur yang agak lama, dan kubur itu terbengkalai penuh dengan rumput-rumput yang tinggi. Saya harus ke pohon itu, tarik dahan-dahan yang rendah. Saya harus kikis air-air embun masuk ke dalam bekas. Sedang saya berjalan Casey, tiba-tiba Casey, perasaan saya daripada takut menjadi terlampau takut. Bismillah. Pendengar Ria, kata Fadli, sedang saya berjalan, saya dengar suara mengerang yang agak panjang. Saya terhenti seketika. Saya pejam mata. Ya Allah, ya Tuanku, aku tahu. Aku buat ini untuk kakak aku, untuk ibu aku. Saya buka mata. Saya suluh dan ternampak pohon besar yang disebutkan oleh pakar. Alhamdulillah dah jumpa. Bila saya sampai dekat pohon, saya cuba cari dahan yang rendah yang boleh saya capai. Ada Casey. Saya menghampiri dahan tersebut. Tarik dahan tu. Kata pakar, jangan sampai daun putus, dahan patah, tak boleh. Perlahan-lahan saya tarik. Saya goyangkan daun tu.
setitis embun jatuh ke dalam bekas. Saya perlukan 7 titis embun untuk kakak saya minum sebagai penawar sihir yang dihantar. Setitis embun. Tarik lagi 1 daun, saya kibarkan daun tu. Setitis lagi embun jatuh ke dalam bekas. Dalam saya sedang berbuat demikian, saya terperasan, Casey. Betul-betul dekat pohon yang saya berdiri, di belakang pohon tu, saya nampak ada kain putih. Saya tak nampak susuk tubuh. Tapi kalau dah nampak kain putih berkibaran, tahu-tahu ajalah apa yang dekat sana, Casey. Bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 6 7. Saya tutup Tupperware. Ataupun katanya saya tutup kontena. Pusing ke belakang. Berjalan, Casey. Dan nasihat pakar tersebut, bila engkau telah pun genap 7 titisan air embun, hendaklah engkau pusing, jalan terus keluar. Jangan sesekali engkau toleh ke belakang walaupun dipanggil nama engkau dengan penuhnya. Saya pusing, saya berjalan setapak, 2 tapak, 3 tapak. Fadli. Sampai depan, tunggang motosikal. Pakar tu pun kata lagi, lalu saat engkau berada di kenderaan dan nak tinggalkan kawasan pekarangan tapak tanah perkuburan, hentaklah kaki kiri engkau sebanyak 3 kali dan sebutkan ayat berikut ini. Saya hentak kaki saya, 1, 2, 3, dan saya baca ayat yang dikirimkan. Tangan saya tergeletar-getar, Casey, keluarkan kertas yang saya tulis. Tiga, hentakkan. Saya baca. Baru saya tunggang motosikal. Ini untuk menghindari daripada saya berpusing-pusing di tempat yang sama dan saya tak dapat keluar. Alhamdulillah sampai rumah, Casey. Ibu! Ibu! Assalamualaikum! Ibu saya buka pintu. Masuk ke dalam. Kakak saya sedang baring di atas katil. Buka tutup kontena. Kakak saya sebelum minum adalah perkara-perkara yang harus dilafazkan. Minum. Alhamdulillah, Casey. Keesokan harinya kakak saya kembali sihat, tapi belum lagi 100%. Tapi setidak-tidaknya dia boleh makan, dia boleh minum. Kalau tidak, lemah tak bermaya, nak makan pun tak boleh. Setiap kali makanan masuk, makanan akan keluar balik. Siapa yang buat memang tidak berhati perut. Terima kasih. Selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.
Dan terima kasih kepada Fadli yang berkongsi pengalaman beliau. Ini berlaku satu ketika dahululah. Dan ada yang kata, Casey, aku rasa aku tahu tempat ni di mana. Adakah nama tempatnya? Tak perlu saya kongsi dan juga bacakan. Benar ataupun tidak, tak tahulah. Kisah Fadli tadi memang menarik sangat-sangat. Tapi dalam keadaan manusia ni tertekan dengan keadaan orang yang tersayang, ya, kita akan melakukan apa sajalah. Kadang-kadang di luar dugaan, di luar kemampuan kita. Mungkin kita ni seorang yang penakut. Ya, kalau pergi kubur malam-malam seorang-seorang memang tak berani. Ajak kawan pun, kawan tak ada seorang pun berani nak temankan. Bayangkan. Members pun takut. Akhirnya pergi kerana sayang, kerana mungkin cintakan keluarga. Maka itulah beliau telah pun bertindak dengan pergi ke tapak tanah perkuburan untuk mendapatkan 7 titisan embun dari sebatang pohon yang disebutkan oleh pakar tersebut. Saya suka bila kisah diceritakan tu. Setelah lepas dia ambil air embun tu, dia pusing, kata pakar, jangan toleh ke belakang selepas ini. Kalau kau dengar, walaupun suara itu memanggil nama penuhmu, jangan kau toleh. Dan ada juga bab-bab yang saya cuba tambahkan sedikit untuk menambahkan seri pada kisah yang diceritakan. Saya harap anda terhibur dengan kisah yang pertama tadi. Terima kasih sekali lagi juga pada Fadli yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya Casey di Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini ingin saya bacakan. Ini kiriman email. Sekejap ya. Ini kiriman email yang saya terima daripada pendengar yang bernama Nur Aisyah Ramli. Beliau berkongsi peristiwa ini ketika dia dan juga tunangnya dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Dan ini berlaku di Singapura, kisah kiriman Aisyah Ramli. Jadi daripada mereka keluar makan malam, dalam perjalanan nak pulang rumah Aisyah yang terletak di kawasan Yishun, kita telah pun menggunakan laluan Old Upper Thomson Road. Pada waktu itu saya tanya pada tunang saya yang menggunakan menggunakan Upper Thomson Road lah. Jadi bila sedang memandu, tunang saya lalu dekat kawasan itu, dan saya pun tertanya pada tunang, awak ingat tak tentang Old Upper Thomson Road? Sebenarnya dahulu kita ada membeli DVD Misteri Jam 12 Part 1, bahagian pertama itu adalah MJ12 Chronic. Jadi bila saya sebutkan pada tunang saya, dan tunang saya pun tanya pada saya, nak tengok tak jalannya. Pada mulanya saya tak nak kisi, sebab takutlah dalam drama yang saya tonton di mana MJ12 Chronic ni, kalau tak silap saya, dalam kawasan tu jalannya agak kecil dan agak panjang, kiri kanan hutan. Jadi ada sebatang pohon ni seperti pokok ru kalau tak silap saya dalam DVD MJ12 Chronic. Di situ ada penampakan wanita hamil berdiri lah, ada nenek lah sedang berdiri di tepi jalan, katanya Nur Aisyah lah. Jadi saya pun kata beliau, beritahu tunang saya tak nak lah, tapi tunang saya syorkan pada saya, dan juga tunang saya katakan jangan takut, tak ada apa-apa, kita lalu sekejap je lah, dia punya distance tak panjang sangat lah, kata tunang saya pada saya. Dan akhirnya saya setuju kisi. Tunang saya pun sampai depan tu ada lampu trafik, kita tunggu sekejap, kemudian belok kiri masuk Old Upper Thomson Road. Dan inilah pengalaman yang saya nak ceritakan. Bila berada dekat jalan tu, memang benar kisi, berada di Old Upper Thomson Road,
dengan tunang saya berdua. Tunang saya pandu perlahan sangat. Saya pun kata pada tunang saya, "You, bawa cepat sikit you." Tunang saya pun cepatkan pergerakan keretanya. Lalu depan sikit, jalannya bengkang-bengkok Casey. Lorong tidak lurus. Kiri hutan, kanan semak samun. Tiba-tiba sampai dekat satu sudut, saya tegur. Saya beritahu tunang saya, sini ada monyet," kata saya kepada tunang saya. Tunang saya pun kata, "Sini memang banyak monyet." Jadi kami pun berdiam. Tiba-tiba, You, berhenti you, berhenti. Tunang saya toleh tengok saya. "Kenapa dengan kau ni?" Naik marah dia Casey sebab dia terperanjat. Sampaikan kenderaan yang dipandu lurus. Bila saya marah dan saya tinggikan suara, dia terkejut. Kereta tu nyaris termasuk bahagian tepi semak samun. Tapi sempat dia tekan brek. Sebab tu dia marah. "Kenapa dengan kau ni?" Marah tunang saya pada saya. Saya terdiam, tunang saya pun terdiam. Dia minta maaf kemudian. Sorry. You jangan gitulah, jangan pekik kat I macam itu, boleh tak? You boleh tak you jalan sekarang? Boleh tak you jalan sekarang? Tolonglah jalan sekarang. Casey, saya menangis Casey. Tunang saya tak tahu ni, kenapa ni? Tunang saya terus pandu tekan minyak dan pandu selaju yang dia mampu sebabnya jalannya pun agak kecil. Bila sampai dekat luar, tunang saya tanya saya, "Kenapa dengan you ni? What happened?" Saya pun ceritakan tadi bila you tengah marah I, waktu kereta sedang berhenti. Saya beritahu tunang saya, "Dekat tepi, takkanlah you tak nampak tepi tingkap?" "Tepi tingkap mana?" "Tingkap tunang saya. Tepi tingkap pemandu Casey. Ada makcik Casey, tua sangat-sangat, sedang berdiri sambil mukanya makin dekat dengan tingkap kereta tunang saya. Bila saya nampak itulah yang saya terus hilang rasa berani, rasa takut saya semakin teruk dan semakin menjadi-jadi. Itulah yang saya terketa-keta suruh tunang saya ni pandu dengan segera tinggalkan kawasan itu. Saya takkan masuk lagi Old Upper Thomson Road. Memang menakutkan Casey. Terima kasih Casey. Dan selamat tengah malam." Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Terima kasih kepada anda. Kita akan bacakan satu lagi kisah. Mungkin saya jawab panggilan lah. 669-11897 ya. 669-11897. Dan anda sedang bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda adalah fan pendengar MJ12 dari mana? Ramai yang kirimkan ni. Ada juga teman-teman katanya yang ini dari siapa ni? Dari saya dari Tampines West, Zaid Superfly Kak Norkia Jones. Jom #jom MJ12 dari England. Dekat dapur tengah cari cumil-cumilan ya, buat kopi panas dan masuk musim sejuk ni Casey. Makin sejuk makin asyik lah lapahnya ya. Oh sejuk itulah Singapura ni pula kebelakangan ini hujan musim hujan tak henti-henti hujan renyai, sekejap lebat, sekejap renyai, sekejap lebat yang ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Zisha. Kamu ngomong apa sih mas? Mungkin tu pakcik Skudai. Kok enggak kedengaran ya? Ini siapa pula ni cakap ni? Kiriman yang ini daripada siapa lagi ni? Saya dari Jurong East, Wira Richeski ya.
Yang ini kita ada teman daripada Kota Tinggi Johor. Terima kasih Mimi Charlie, Muhammad Rafi'i dalam bilik anda selimut di Tua Payoh. Orang Tua Payoh nampak dekat dengan Mediacorp. Dari Senja Road bro, Boy Star. Terima kasih bro, Boy Star. Juga kita ada saya dari Kubur Jalil Subdi anda di kubur apa buat kat kubur, bertugas ke ataupun sedang bertapa Saya dari Brunei Darussalam, MJ12 terbaik daripada Diano Hashim yang sedang memantau siaran MJ12. Terima kasih pada Diano Hashim orang Brunei Darussalam dan ramai lagi yang sedang mendengar. Saya akan semak kekiriman anda sebentar nanti. Baik, silakan 669118997. Hello, selamat pagi. Silakan 669118997. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ini Kasia. Siapa ni? Ini Nizam. Nizam, panggilan dari mana Nizam? Dari Johor. Dan kisah tentang apa ni Nizam? Ini satu kisah misteri yang agak ringkas lah. Okey, ini berlaku pada tahun 90-an. Ini rakan saya yang cerita. Dia cerita pasal arwah abang dia. Arwah abang ini berlaku dekat Selangor. Arwah abang dia ni seorang yang baik hati. Jadi bila arwah abang dia ni masa tahun 90-an tu, bila arwah abang dia bila dia keluar rumah, arwah abang dia ni cuma ada sebuah motosikal aja, dia tak ada kereta. Jadi bila dia keluar rumah, kalau niat dia tu untuk membantu orang lain, contohnya membantu orang lain dalam kesusahan macam orang accident ke, orang perlukan apa-apa bantuan ke, kalau dia keluar rumah tu untuk bantu orang lain dalam keadaan cuaca hujan, dia keluar rumah pakai motor, tak pakai baju hujan, tak basah. Tapi kalau dia keluar rumah tu macam untuk urusan peribadi, macam nak pergi kerja ke atau apa-apa urusan peribadi, bukan untuk bantu orang lain, dia perlu pakai baju hujan. Kalau tak, dia basah. Wah. Itu pun kadang-kadang dah pakai baju hujan pun kadang-kadang masih basah lagi. Tapi kalau dia keluar untuk bantu orang lain, dia keluar pakai motor, tak pakai baju hujan, tak basah. Itu je lah kisah. Wah, jadi ini adakah ini satu ilmu yang dituntut ataupun secara semula jadi? Tak. Ini bukan ilmu dituntut ke apa. Tapi itulah yang jadi mesti. Macam mana boleh jadi gitu. Terima kasih Okay, sama-sama. Kembali mungkin secara semula jadi. Kiriman selanjutnya ini, silakan seorang lagi pemanggil lah sebelum kita berehat seketika sebentar nanti. Yang ini datangnya daripada pendengar kita, ini berasal dari seberang. Katanya, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Ini kisah yang saya nak ceritakan ketika saya dan beberapa orang teman berada di dekat kawasan hutan. Ini hutan ni adalah sebuah hutan simpanan di Bukit Nanas. Yang ini berlaku di Malaysia lah. Beliau tidak beritahu Bukit Nanas ni dekat mana. Adakah Bukit Nanas ni di Johor ke, di Melaka ke, di mungkin Putrajaya ke, di Selangor ke. Tapi beliau tak beritahu. Katanya hanya tentang hal hutan simpanan di Bukit Nanas. Kisahnya begini, mohon maaf kalau pengalaman saya tak seram dan ringkas sahaja. Pada malam tu, saya dengan beberapa orang teman, kita ni suka menunggang motosikal pada waktu malam, meronda kawasan-kawasan tempat kita tinggal. Jadi, bila sedang meronda ni pada waktu malam, teman saya telah pun sarankan untuk kita berjalan kaki pula. Motosikal diletakkan tepi. Kita pun memasuki kawasan hutan simpanan Bukit Nanas. Dekat kawasan ni memang banyak sejarah dan kisah pernah saya dengar, tapi tak pernah saya alami. Yang saya nak ceritakan ni pertama kalilah saya dengan teman terkena gangguan ini. Kami seramai 7 orang, termasuk 2 orang perempuan, yang lain 5 lelaki.
masuk ke dalam hutan ni dengan lampu solo, dengan handset ataupun handphone kata beliau, dan kita rakamkanlah apa yang berlaku kejadian di dalam hutan tu. Sedang kita berjalan, tiba-tiba salah seorang daripada perempuan yang ikut ni lah, ataupun teman wanita yang ikut kami, kita toleh ke belakang, masih berdiri dekat belakang dan tak nak bergerak. Saya dengan teman-teman yang lain pun panggil, Tini, jalan lah, kata saya pada teman kita yang bernama Tini. Tapi Tini ni langsung tak nak indah. Tak nak indah. Kita ajak dia, kita suruh ke depan, langsung tak bergerak. Kemudian saya pun panggil lagi, Tini. Saya pekik. Tapi Tini tetap berdiri di tempat yang sama dan hanya berdiri tegak. Tangan kiri kanan di sebelah badannya, sebelah kiri dan kanan, berdiri tegak, kepala tunduk. Kemudian saya kata pada teman, aku rasa ada benda tak kena dengan Tini lah. Jadi kita pun beramai-ramai selama 6 orang, termasuklah seorang lagi perempuan ni, patah balik ke tempat Tini. Casey, apa yang saya nak ceritakan memang sukar nak masuk akal. Sebab kalau ikut hukum akal memang tak boleh benda ni boleh berlaku. Tapi Casey, memang saya ni cuba tarik tangan Tini. Tangan Tini betul-betul di tepi sebelah kiri dan kanan begitu keras sampai saya tarik tangannya tak bergerak dan badannya langsung tak berganjak daripada dia berdiri tegak dekat spot yang sama. Tini, daripada kita berbual kasar, kita sekarang cakap dengan lemah lembut. Tini, kau okey tak? Tini, jom. Tinggalkan tempat ni lah. Tini tetap tak bergerak, Kisi. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Tini mula hayunkan badannya ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan beberapa kali hayunan tu diteruskan, Casey. Dalam hayunannya, seorang lagi budak perempuan yang ikut kami ni takut. Rapat sangat dengan kami semua. Kami pun daripada berpecah menjadi rapat, diri rapat, semakin rapat. Tini pula semakin cepat pergerakan depan belakang. Tiba-tiba Tini kata, anda bayangkan Tini sekarang ni dalam keadaan depan berdiri tegak, tangan kiri dan kanan di sebelah tubuhnya ni, dan badannya dihayun depan belakang. Dalam masa yang sama, ini yang Tini katakan pada malam tersebut. Pendengar Ria 897, Tini hanya terpekik. Mula-mula pekikannya halus, pelan-pelan, makin kuat. Terus dia menjerit. Mulutnya ternganga luas, mata terbeliak. Hayun, Kisi. Tini! Salah seorang daripada teman saya dengan segera langkah ke depan, angkat tangan dan azan, Allahu Akbar. Habis azan, Tini berhenti secara mendadak. Tini jatuh ke lantai. Tini masih sedarkan diri tapi dia lemah. Kita bawa Tini keluar. Kita pun keluar daripada hutan simpanan Bukit Nanas. Dalam hutan tu ada penjaga penunggunya. Kita tak nampak, dia nampak kita. Barang siapa yang masuk yang lemah semangat, orang itulah yang akan dihampiri dan yang akan diganggu. Alhamdulillah, gangguan Tini hanya setakat di situ sahaja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Baik, terima kasih saudara. Selamat pagi pada yang mungkin masih lagi setia bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12 ya. Dan sekiranya kalau ingin berkongsi pengalaman dipersilakan 669-11897 kalau apa ni semalam berkongsi tentang Shelly pula barbecue pit 65. Malam ni macam-macam lagi kisah yang dikongsi sama, antaranya tentang iaitu sebuah hutan simpanan lah, tentang sebuah apa lagi kisah yang diceritakan tadi tu di seberang tambak ni, tapak tanah perkuburan dari kiriman Fadli awal tadi juga. Ramai yang suka dengan kisah itu, katanya cukup menarik lah. Baik, saya akan buka talian untuk anda berkongsi pengalaman. Silakan 669-11897. Ingat, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang kita dengar. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Baik, sementara saya nantikan panggilan anda. Di sini ada kiriman daripada siapa ni? Daripada Ida. Ida kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ni nak bertanya, ya. Semalam ada seorang pendengar namanya Oba yang mengatakan dia boleh kunci orang, tak boleh telefon. Betul ke Kisi? Kalau benar-benar dia boleh kunci, cuba dia buat sekali lagi untuk malam ni. Saya tak percayalah, katanya Ida. Pandai Ida. Ini dipanggil reverse psychology. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Dapat siapa tu? Saya Eliazar. Azhar. Ini panggilan dari mana ni? Saya sedang bertugas kat Yishun ni sekarang. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ni pengalaman saya ni tentang waktu saya tengah reservis suatu ketika dahulu, rasanya dalam tahun 2003. Jadi waktu tu saya dalam satu unit ni. Unit saya ni khas, dia kira special services support unit lah. So maknanya kira buat kerja saikang. Jadi saya dengan trup saya ni, kita yang kumpulan saya ni, kita ditempatkan dalam satu bilik. Yang lain-lain trup semua dalam satu lain bang lah. Jadi apa yang berlaku, ada satu dalam bilik tu ada 12 katil bunk bed, atas bawah lah. Jadi ada 12 orang, seorang satu katil.
Ada yang tidur atas, ada yang tidur bawah. Jadi saya tidur yang sebelah tingkap. Tingkat atas lah. Kejap lelah. Excited sangat. Okay. So kemudian ada satu malam tu saya tersadar daripada tidur kan. Saya tersadar katil saya bergegar terus saya macam badan saya kejung lah. Saya kaku, rasa macam ada benda hempap lah. Jadi apa saya buat, saya baca surah apa yang saya tahu. Gegaran tu berhenti. Tahu saya waktu tu semua orang dah tengah tidur, tak ada orang yang tidur bawah katil saya. Jadi saya tak tahulah siapa, benda apa yang gegar kan. Apa yang saya buat, first thing that came into my mind, saya nak bangun, ambil wuduk, nak sembahyang sunat. Kali tengok pukul 2, tak apalah, kirim salam je lah. Kadak je, besok boleh. Itu je lah pengalaman saya, Casey. Boleh gitu Terima kasih Takut-takut ni boleh kadak lagi teruskan je lah mana tahu. Baik, 66911897 silakan. 66911897. Saudara, kalau ada kisah saya ingin mendengarnya. Dan siapakah gerangan pula di hujung talian ini? Hello, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Syarizat dari Seberang. Ni dari mana? Kawasan mana ni? Di Johor Bahru. Johor Bahru. Dan kisah tentang apa ni? Silakan. Saya nak kongsi pengalaman seram ni. Waktu tu tahun 2008 saya dengan kawan-kawan lah. Waktu tu ada kerja lah, nak pergi ke Mersing. Dalam perjalanan waktu tu jalan Mersing, waktu tu keadaan sangat gelap kan. Siapa yang tahu jalan Mersing tu memang tahulah mesti ya. Waktu tu saya bawa van. Dalam perjalanan tu kawan-kawan semua dah tidur. Dalam pukul 11 lebih lah, pukul 12. Dalam masa perjalanan tu saya tengah drive, saya naik isap rokok. Saya buka dah tingkap. Dalam tingkap dalam perjalanan, tengok depan gelap dengan cahaya lampu van, lepas tu belakang pun gelap. Tiba-tiba Casey, saya terdengar kat sebelah saya Casey, ada macam bendera berkibar-kibar tau Casey. Saya waktu tu saya terfikir sejenak tau. Saya tak keluarkan kepala, tengok ke luar atas van kan. Saya jalan macam biasa je. Dalam hati saya baca doa, baca surah. Sampai dalam 1 kilometer lah kibaran tu saya dengar. Saya tak nak kejut kawan-kawan saya waktu tu. Selepas 1 kilometer saya sampai di hadapan, ada kemalangan. Mengerikan lah waktu tu. Dalam perjalanan tu memang kawan-kawan semua memang tak sadar. Saya seorang yang saya tengah drive. Lepas 1 kilometer tu lah ada kemalangan maut. Tu baru kawan-kawan saya sadar semua. Saya pun senyap lah. Saya tak nak cerita kan bila tu berlaku. Lepas tu dia cerita dengan kawan saya. Sampai dekat Mersing tu, kawan saya cakap, kalau benda berkibar macam tu, cik pun ikut kau waktu tu. Saya pun senyap je lah. Itu dia kasih cerita saya. Terima kasih Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu teman kita dari Johor Bahru berkongsi pengalaman ketika memandu bunyi kibaran di tepi van yang dipandu. Baik, 66911897. Ada juga kiriman-kiriman. Sementara saya nantikan panggilan anda. Anda juga boleh saya akan bacakan kiriman-kiriman, mungkin komen-komen yang ada dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini mungkin komen yang ada di Facebook DJ KC maupun di Facebook Ria 897 FM. Antara komen yang saya terima ini datangnya daripada siapa ni? Daripada Faizal kata, wah, saya suka dengan saranan kepada Kaedah tadi Betul ke si? Semalam Uber ada cakap nak kunci seseorang. Betul ke Uber ni boleh kunci mahir? Kalau betul, buktikanlah. Saya macam tak percayalah Kisi. Ni apa cerita ni? Janganlah kita mencari musuh Kita harus berkawan dengan sesiapa. MJ12 hak semua.
dan terpulanglah. Siapa yang nak telefon, saya jawab. Kalau anda nak telefon, anda telefonlah. Siapa dapat tembusi, itulah orang yang akan saya layan. Tapi ingatlah, kalau berkongsi pengalaman, ada syarat-syaratnya. Ringkaskan kisah, jauhkan diri dari radio supaya tidak terganggu, dan ke udara jangan off air untuk benda-benda yang lain lah. Yang penting, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan sahaja. Itu yang penting sangat-sangat. Yang ini daripada Sufian kata, Casey, dahulu saya pernah dengar Obert kata setiap kali dia kunci untuk 1 minggu. Kalau dia kunci semalam sampai hujung minggu ni, iaitu hari Jumaat, esok last minggu depan kena kunci balik. Jadi jangan takut pada semua yang bertanya, sebab untuk malam ni dan esok akan dikunci juga. Macam-macam lah. Sekali lagi saya katakan, MJ12 hanya sekadar hiburan. Radio ini milik semua, milik siapa yang dapat tembusi, dialah yang saya layan. Ingat. 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 Yang ini daripada Kak Norma. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kakak ingin berkongsi satu pengalaman yang ringkas saja. Ini kejadian berlaku dalam rumah. Waktu tu kakak sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Tiba-tiba ada orang beri salam. Kakak menjawab salamnya tapi tak nampak sesiapa di depan pintu rumah. Lalu kakak rasa meremang bulu rumah dan macam ada sesuatu di hadapan pintu yang kakak tak boleh lihat tapi dapat rasakan kehadiran benda itulah. Kakak pun bangun sambil berjalan menuju ke pintu. Kakak membaca Al-Fatihah. Depan pintu, kakak tutup pintu dan boleh rasakan macam angin tiup tau dari luar koridor tu, sebab pokok bunga kakak ni macam bergoyang. Seperti angin tiup dari kiri ke kanan. Alhamdulillah Casey, tidak ada apa-apa gangguan yang berlaku selepas itulah. Hanya kedengaran orang beri salam pada waktu malam ketika kakak sedang menonton TV seorang diri di ruang tamu, kata Kak Norma. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Hello. 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 Hai, siapa tu? Tadi baru saya kata, kalau nak telefon, jauhkan diri dari radio ataupun perlahankan suara radio supaya anda tidak terganggu. Ya, ingat kalau ingin berkongsi pengalaman. 66911897. Ini kiriman daripada Sharifah. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni berasal dari Batam, Indonesia. Pengalaman saya ketika rumah saya ada gangguan dihantar oleh seseorang. Kisi bayangkan dalam rumah nanti akan kelihatan seperti ada seorang anak kecil yang wajahnya hitam belegam sangat-sangat, dengan rambut yang panjang, akan duduk di atas almari dalam bilik lah, dalam kamar tidur ya, katanya di sini. Dan hal ini telah pun dialami oleh suami saya dahulu. Mengatakan ada sesuatu yang tidak kena dengan rumah ini. Jadi suami beritahu saya ketika kita berada di luar rumah. Suami kata dalam rumah 2 malam yang lalu kelihatan seperti ada anak kecil yang duduk di atas almari. Jadi apa yang berlaku, katanya di sini, suami saya cuba membaca ayat kursi, kemudian bila dibuka matanya benda itu hilang. Malah gangguan ini berterusan ya. Penampakan anak kecil duduk di atas almari, wajahnya hitam sangat-sangat, rambutnya panjang. Saya pun terkena dan pernah lihat anak kecil yang dimaksudkan oleh suami. Dan Casey, rumah saya ni terpaksa dikosongkan untuk beberapa malam apabila seorang Pak Kiai datang dan untuk bersihkan rumah dengan mengadakan bacaan surah-surah suci beramai-ramai. Dan Alhamdulillah Casey, benda itu dapat keluar kerana mungkin kepanasan setelah membaca surah Al-Baqarah beberapa kali. Jadi kata Pak Kiai, kalau rumah seseorang itu tidak ingin dimasuki oleh makhluk seperti jin, ya, bacalah kamu surah Al-Baqarah
Sebabnya sekali baca surah Al-Baqarah 3 hari, jin tak akan masuk dalam rumah tersebut. Terima kasih Casey sekadar berkongsi kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12 dari Sharifah, Batam, Indonesia. Terima kasih pada Sharifah ya. Yang ini pula daripada teman kita dari Lidiana. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya dengan suami pernah lalu dekat kawasan Kemanyan City ya. Kemayan City. Katanya di sini Kemayan City adalah sebuah pusat membeli belah terbengkalai di Johor dan tempat ini memang dah lama dibiarkan begitu saja. Pada waktu itu, saya dengan suami ini sedang ronda-ronda dekat kawasan Johor dan ia adalah sekitar jam 8 lebih malam. Tengah jalan-jalan, pandu-pandu dari jauh nampak bangunan ni bercahaya Casey. Yalah, macam pusat membeli belah, macam pusat ni masih lagi beroperasi. Jadi saya pun beritahu suami, kata Lidiana lah, bang, nampak tak hujung tu? Tu apa bang? Dan suami pun kata, shopping center tak? Jadi suami pun cuba memandu menuju ke arah pusat membeli belah yang kononnya saya nampak dari jauh, yang bercahaya dan seperti ada orang di kawasan itulah. Jadi bila suami memandu semakin dekat dan tempatnya boleh dapat rasakan lampu pada bangunan tu semakin malap dan lampu pada bangunan tu terus hilang begitu saja dan baru saya dengan suami perasan itu adalah sebuah pusat membeli belah yang dah terbengkalai. Saya pun kata pada suami, bang, tadi dari jauh nampak macam terang bang Suami pun kata, dah lah, tak apalah, jangan cakap lagi. Suami akhirnya pusing dan beredar dari kawasan Kemayan City. Bila balik Singapura, saya beritahu teman saya dan teman saya katakan, oh, aku rasa yang kau pergi tu Kemayan City lah. Saya pun google lah tentang Kemayan City. Memang ada Casey, pusat membeli belah terbengkalai di Johor. Ya Allah Casey, nasib baiklah kita sedar sebelum kita masuk dalam. Bayangkan kalau kita dah parking kereta, dah masuk dalam bangunan, tiba-tiba baru perasan tempat tu terbengkalai. Okey, kita akan jawab panggilan sebentar nanti. 669-11897. Baik, saya akan jawab panggilan. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Siapa tu? Syafiq. Syafiq, silakan. Ada kisah tentang apa ni Syafiq? Saya panggilan dari Komal Crescent ya. Saya satu hari ni baru balik dari kerja Casey. Sekali saya park kereta saya dekat kapak. Sekali saya dari bawah tu saya tengok rumah saya, luar rumah saya ada orang. Baik, silakan 669-11897 untuk berkongsi pengalaman anda dalam rancangan MJ12. Ya. Yang ini kiriman daripada teman kita yang bernama Nur Hadi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kisah malam ni best Saya suka dengan kisah yang dikongsi sama rancangan MJ12. Yang ini daripada Nur Hadi kata, waktu itu saya sedang tunggu isteri saya pulang. Isteri saya telefon saya. Katanya, abang, tunggu saya bang, temankan saya. Saya nak dekat sampai rumah. Isteri saya ni memang kalau dia keluar balik malam, nanti saya lah yang jadi mangsa. Jadi dalam perjalanan isteri saya kata, bang, saya nak dekat sampai, please. Jadi tugas saya senang. Saya cuma keluar dari kawasan rumah ni, dekat koridor parapet tu saya berdiri dan tengoklah isteri dari atas ni, nanti dia akan jalan masuk dekat bawah kolong blok. Saya berdiri dekat lift, dia akan naik lift dan saya akan sambut dia depan lift, tak perlu turun bawah lah. Jadi saya pun keluar dari rumah, saya jenguk bawah, nampak isteri saya baru masuk kolong blok. Bila nampak isteri baru masuk kolong blok, saya pun pergi dekat lift, tunggu isteri saya yang dikatakan sedang nak naik lift lah. Jadi apa yang berlaku? Saya tunggu, tahu-tahu saya dapat panggilan. Isteri tanya, abang kat mana? Kata isteri saya, saya tengah tunggu awak lah depan lift ni. Saya ni baru turun teksi bang. Saya pun jalan balik dan saya tengok isteri saya memang benar-benar sedang berjalan dekat ujung, dekat kawasan depan rumah saya ni, baru nak menuju ke kolong blok rumah. Tapi tadi saya yakin saya nampak isteri saya baru nak masuk kolong blok rumah.
Saya pun buat bodoh KC. Apa yang berlaku, lepas tu saya tak ceritakan pada isteri, takut nanti kalau saya beritahu, bertambah takut, kena pula saya turun bawah untuk jemput dia naik ke atas. Pandai. Betul suami yang bijak jangan beritahu isteri. Awak beritahu isteri, isteri dapat tahu. Lepas tu isteri kata, "Abang, boleh turun tak?" Satu hal lagi Baiklah. Yang ini kiriman daripada Zakia, kata Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi, ini berkenaan dengan rumah sebelah. Ini rumah sebelah lah, itu rumah jiran saya. Jiran saya ni seringkali jarang ada di rumah. Mereka ni ada rumah mereka di seberang tambak. Mereka lebih berada di sana daripada tinggal di rumah mereka yang ada di Singapura. Rumah mereka di Singapura ni pula disewakan orang, dan orang yang tinggal dalam rumah ni pun jarang ada dalam rumah. Tapi kadang-kadang nanti waktu malam saya dengan suami sedang duduk dalam bilik menonton TV, tiba-tiba dekat sebelah KC, nanti dengar tu KC bunyi bum bum bum. Orang hentak tembok kita beberapa kali. Saya ni beritahu suami, suami pun ada kalanya nak bangun pergi rumah sebelah ketuk pintu. Tapi yang hairan, pernah sekali suami saya dah tak tahan sangat sebab bising malam-malam. Suami saya pun keluar rumah, ketuk pintu rumah orang sebelah. Ketuk berkali-kali, ketuk, tak ada orang buka. Mustahil, ni confirm dia takut sebab kita datang, kita ketuk pintu. Dia pun diam KC. Jadi, keesokan harinya, suami saya ni tak kerja. Suami saya pergi lagi rumah sebelah, ketuk pintu beberapa kali, masih tak ada orang. Kebetulan pula jiran yang jarang balik ni baru berjalan menuju ke arah rumahnya. Suami pun senyum angkat tangan. Kemudian dia tanya, ada apa, boleh saya bantu? Oh, tak ada. Rumah awak ni semalam ada orang tinggal tak? Oh, tak adalah, rumah saya belum ada penyewa lagi, kata jiran sebelah. Tak mungkin tau, semalam saya dengan isteri tengah tidur, kita dengar rumah awak ni bunyi hentak kuat tau. Jiran yang sebelah ni terdiam. Ya ke bang? Mana ada. Saya dengan isteri saya dah duduk Johor. Rumah ni memang kosong, belum ada orang sewa lagi. Saya kata pada jiran saya dengar betul-betul. Patutlah semalam bila saya ketuk pintu tak ada orang yang buka pintu. Terima kasih. Itu dia kisah yang ringkas dikirimkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, silakan kalau ingin berkongsi pengalaman 669118997. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Tini. Tini, ada kisah, silakan. Dulu masa saya kecil-kecil, saya duduk dekat Bukit Batok. Mak saya ada pesan, kalau lepas guna baju, lepas dah angkat baju-baju semua, yang apa tu, galah kena angkat tarik tepi. Habis lepas tu mak cakap kalau tak angkat nanti ada benda tinggal apa lagi. Masa tu saya tak percaya. So saya banyak kali lah saya dah angkat baju, dah bawa masuk dalam. Lepas tu buat bodoh je. Satu malam tu saya tengah baring tengok TV lah, sambil kepala tu menghadap dengan pintu main door. Sekali rasa dekat hati, rasa macam sejuk sangat. Habis tergerak hati lah nak tengok dekat peephole tu. Sekali nampak kakak cantik tengah duduk atas galah tu, kaki tengah macam hayun-hayun gitu sambil tunduk bawah. Jadi terus saya tergamam lah, saya masuk dalam bilik tidur. Dan daripada situ mana-mana saya pergi, sekarang kata saya teringat lah kalau mak cakap tu, dengar lah, jangan apa tu, jangan indah tak indah lah apa mak cakap. Dan kalau apa dah ada sidai baju ke apa, galah tu simpan balik tok tepi kat kotak, teringat ingat kisah lama. Itu je kisah. Terima kasih ya. Baik, kita pun dah sampai di penghujung rancangan MJ12. Terima kasih
kepada anda yang sudi mendengar rancangan ini dan sudi berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Esok saya akan kembali bersama dengan anda dalam geng burung hantu, ya, dalam MJ12. Okeylah, mungkin saya akan cuba beri peluang seorang lagi pemanggil dipersilakan untuk menghubungi saya untuk berkongsi pengalaman anda. Hello, selamat pagi. Last Kopi ni. Hello. Hello, selamat pagi. Dah kata radio matikan, tetap juga kuat-kuat dengar kat situ. Macam manalah. Kadang-kadang kata mak-mak berbuih mula aku cakap. Bukan saya cakap, mak-mak yang cakap, ya. Baiklah. Kata bapak-bapak, kau ni dengan mak kau 2 kali 5 juga. Itulah gurauan senda saya. Baik, jumpa esok malam. Dan kepada semua geng-geng momok, kalau boleh saya perlukan bantuan anda lah. Boleh tak? Boleh tak saya perlukan bantuan? Stesen Radio Ria akan sambut ulang tahunnya yang ke-24 tahun pada 1 Disember ini nanti. Dan saya dalam proses sedang nak buat dapatkan ucapan-ucapan daripada peminat-peminat pendengar Ria 897 FM. Saya perlukan anda lah yang ada di Facebook ni, seperti siapa ni? Raman S, juga Sri Dewi, Gita Fadila, ramai sedang memantau Facebook Ria ni. Siapa lagi yang sedang memantau Facebook Ria? Kita juga ada Azmi Muhammad, juga Lan Rizal, Abdul Rashid, kita ada Azhar, Lin Hanim, Taufik Ibrahim, Kak Mas Dusa, juga Sinta Levin, Leo Rina, dan ramai lagi yang bila saya tanya dari mana ni, Heti Dayati, Melissa Uthman, Mini binti Mira. Saya minta bantuan semualah yang ada sedang mendengar. Kalau ada kemudahan dan masa yang terluang, boleh tak kalau anda kirimkan saya voice recording anda? Dengan ringkas, anda katakan, hai semua. Okey, boleh cakap hai, kasih kepelbagaian lah. Hai, hello, apa khabar? Salam, macam itulah. Dan anda sebutkan nama anda. Misal kata nama anda Ahmad. Hello semua, saya Ahmad. Berasal dari Tampines, Johor. Johor mana tu? Skudai. Berasal dari mana? Jadi, hai, hello, apa khabar, salam dan sebagainya. Nama anda, kemudian diikuti dengan anda berasal dari mana, ingin mengucapkan pada stesen Ria, ya, boleh katakan happy birthday ke, selamat ulang tahun ke, juga selamat hari lahir ke, yang ke-24, ingat 24. Semoga sukses selalu ke, semoga berjaya, maju terus dan sebagainya. Jadi ingat, mesti ada nama anda, tempat yang anda tinggal dan ucapan anda untuk stesen Ria happy birthday yang ke-24, dan kirimkan voice recording anda ke alamat email KC, huruf K dengan C @mediacorp.com.sg. Saya akan cuba adunkan ucapan-ucapan anda tu, dan suara anda akan berkumandang di udara Ria pada 1 Disember ini nanti. Nanti saya akan cuba dapatkan seberapa banyak yang mampu lah. Jadi kalau mungkin anda ada masa terluang dan boleh bantu, jangan lupa tinggalkan. Saya akan nantikan lah. Jangan lupa sebut anda dari mana tu. Itu penting. Hello KC, saya Din. Dari mana? Saya dari Selangor KC. Din Selangor ke apa? Saya Din KC. Din apa? Dangerous. Selamat malam. Jumpa anda lagi. Dan terus bersama kami. Ria 897 FM. Habis muzik. Cut. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.